Didik TV KPM. Selamat menonton Didik TV kawan-kawan. Terima kasih Abang Fizi masih lagi bersama-sama dengan anda, ditemani oleh Cikgu Yati kita. Kita belajar tentang sejarah pada hari ini ya. Sejarah tingkatan 4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Cikgu, teruskan cikgu. Okey, jadi untuk cikgu nak ingatkan murid-murid yang ada menonton, okey, yang bersama-sama kita belajar pada hari ini, okey, sila buka buku teks muka surat 109 kerana dalam perbincangan kita akan bincangkan tentang faktor penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Baik, cikgu. Jadi kita akan minta murid-murid untuk merujuk buku. Kawan-kawan di rumah buka rujuk buku ya. Okey. Buku Jadi teks kita sejarah. pergi kepada faktor yang menyebabkan ini adalah tokoh yang tadi kita bincangkan, tokoh yang telah mengetuai ataupun memimpin golongan yang menentang ataupun kita kata anti penyerahan Sarawak, iaitu Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, ini adalah petikan kata-kata beliau yang mana me and my people would never agree with the cession of Sarawak to the British Crown. Okay, we cherish the independence of the state where we were born. Jadi ini maksudnya betapa tegasnya Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah ini sebenarnya inginkan Sarawak ini ditakbir oleh penduduk Sarawak itu sendiri. Okey, jadi kita akan lihat apakah faktor yang menyebabkan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan juga penduduk-penduduk yang bersama-sama beliau ini menentang penyerahan Sarawak. Jadi faktor yang pertama ialah penyerahan Sarawak ini sebenarnya adalah bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang mana kalau kita lihat di dalam prinsip ke-8 Perlembagaan 1941 ini yang menerangkan bahawa kerajaan Brooke akan memberikan ataupun memimpin ataupun melatih penduduk tempatan untuk mentadbir kerajaan sendiri. Jadi tindakan ini sebenarnya dianggap bersalahan bercanggah dengan apakah yang telah dipersetujui. Jadi ini juga telah menafikan hak rakyat Sarawak untuk mentadbir Sarawak itu. Kemudian kalau kita lihat faktor kedua ialah keputusan ini sebenarnya telah mengetepikan wasiat Charles Brooke yang mana kalau kita lihat daripada proses penyerahan Sarawak itu sebenarnya tanpa ada perbincangan dengan Raja Muda Brooke. Raja Muda Sarawak. Kan kita tahu bahawa adanya anak saudara Charles Brooke ini yang mana beliau juga sebenarnya tidak bersetuju dan tidak pun dibawa berbincang. Jadi ini sebenarnya menyebabkan menimbulkan perasaan menimbulkan konflik yang membawa kepada penentangan dan yang paling penting sebenarnya kepada penduduk Sarawak itu sendiri kerana cara yang dilakukan oleh Mac Bryan. Kalau sesiapa yang masih ingat tadi, Mac Bryan ni merupakan setiausaha sulit. Setiausaha sulit yang mana telah diberikan tanggungjawab untuk menjayakan proses penyerahan Sarawak ini kepada kerajaan British, dan cara yang dilakukan oleh Mac Bryan ini adalah secara tipu muslihat untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan yang mana menggunakan cara tekanan, mendesak, kemudian pujukkan dan juga sogokan. Dan selain itu kita tahu bahawa di dalam proses itu yang dilakukan oleh Gerard T. Mac Bryan ini sebenarnya tidak diketahui oleh penduduk tempatan Sarawak itu sendiri. Sehinggalah kerajaan British menghantar tadi kita lihat dua ahli parlimen itu Gammams dan Rhys William. Okey, ini adalah bentuk-bentuk penentangan. Ada 7 bentuk penentangan yang dilakukan terhadap penduduk Sarawak terhadap penyerahan ini. Yang pertama, mereka ini mengadakan persidangan. Okey, jadi kalau kita lihat persidangan yang ini. Okey, persidangan ini telah dilakukan oleh Pergerakan Pemuda Melayu. Okey, Pergerakan Pemuda Melayu dan juga oleh Barisan Pemuda Sarawak. Begitu juga antaranya ialah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS. Mereka telah mengadakan persidangan dan dalam persidangan ini sebenarnya objektif mereka ialah mereka akan mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai untuk menegaskan tentang penentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Kemudian kalau kita lihat faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua ialah demonstrasi. Jadi demonstrasi ini dilakukan pada 30 Oktober 1946. Itu adalah demonstrasi yang pertama yang dilakukan oleh penduduk Sarawak yang mana ketika itu kita lihat
mereka mengadakan demonstrasi semasa kedatangan Gubernur Sarawak yang pertama, iaitu Sir Charles Aden Clark. Okey. Yang ketiga, yang ini dilakukan oleh penjawat awam ataupun kita kata kaki tangan kerajaan. Baik, yang mana, okey, kita lihat di sini ada seramai 409 orang kaki tangan awam telah meletakkan jawatan sebagai tanda protes bahawa mereka ini tidak setuju dengan penyerahan Sarawak. Selain daripada golongan pekerja ataupun kaki tangan awam ini, kita lihat juga tindakan yang dilakukan oleh pelajar, iaitu seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak juga telah mengambil tindakan untuk berhenti atau menamatkan pengajian mereka. Okey. Yang keempat, kita kata kuasa wanita. Jadi wanita bukan sekadar di rumah, tetapi wanita juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penyerahan Sarawak, dalam menentang penyerahan Sarawak. Jadi kita tahu bahawa inilah tokoh, iaitu Cikgu Lily Aberwin. Okey, selain Cikgu Lily, kita ada juga Dayang Fauziah. Kemudian kita ada Cikgu Ajibah Abul, yang mana mereka ini sebenarnya atas kita kata mewakili kaum wanita bersama-sama dengan penduduk tempatan Sarawak yang lain, mereka telah berkunjung rumah ke rumah untuk memberikan kesedaran kepada penduduk Sarawak agar bersama-sama menentang penyerahan Sarawak ini kepada kerajaan British. Oh, Cikgu Lily dengan Cikgu Dayang, Cikgu ya? Ya, okey. Jadi selain daripada itu, okey, dah tentulah penentangan ini sebenarnya tidak akan berkesan tanpa ada penglibatan daripada akhbar. Jadi akhbar sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam memberikan penyebaran tentang sesuatu perkara. Jadi di sini kita lihat peranan yang dimainkan oleh akhbar, terutama sekali Akhbar Utusan Sarawak sebagai satu media yang menyampaikan kritikan penduduk terhadap penyerahan Sarawak itu. Okey, jadi antaranya saya nak petik dalam buku teks juga murid-murid boleh dapat petikan ini, yang mana kita lihat salah satu artikel yang bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat. Ini adalah petikan akhbar yang telah disiarkan pada 7 November 1949 sebagai tanda protes dan menulis surat bantahan. Jadi kita lihat ada faktor Okey, kita pergi kepada faktor yang itu menulis surat bantahan. Jadi surat bantahan ini sebenarnya dihantar oleh Pergerakan Pemuda Melayu yang menghantar surat bantahan ke London. Okey, dan rukun 13. Okey. Jadi rukun 13, pernah dengar rukun 13? Pernah, Cikgu. Jadi rukun 13 ni adalah satu kita kata pertubuhan ataupun satu pertubuhanlah yang sebenarnya yang telah dipimpin oleh Awang Ramli, Mursyidi Siddiq dan juga Bujang Sutong, yang mana mereka ini menubuhkan satu pertubuhan untuk mensasarkan fokus mereka ialah untuk menghapuskan pegawai tinggi British. Pemberontakan, Cikgu. Pemberontakan. Kenal nama Rosli Dobi? Kenal, Cikgu. Jadi penduduk Sarawak saya rasa sangat sinonim dengan nama Rosli Dobi. Rosli Dobi merupakan ini adalah kita lihat watak-watak yang penting yang ada dalam sejarah Sarawak, yang mana kita lihat berlaku satu peristiwa yang telah menggemparkan kerajaan British itu sendiri, iaitu dengan pembunuhan Sir Duncan Stewart. Jadi di sinilah yang kita lihat kemuncak daripada tindakan yang telah dilaku, maksudnya konflik yang timbul dalam kalangan penduduk ini dengan pimpinan anggota Rukun 13. Jadi mereka telah membawa tindakan pembunuhan Sir Duncan Stewart. Okey, mesyuarat telah dijalankan pada 3 Disember dan kalau kita lihat apabila Sir Duncan Stewart itu telah dibunuh oleh Mursyidi Rosli Dobi, jadi akhirnya pembunuhan ini telah dijadikan alasan kepada kerajaan British untuk memberikan tekanan kepada kumpulan anti penyerahan ini untuk mereka menghentikan tindakan mereka. Jadi kerajaan British telah menutup pejabat parti-parti ataupun pertubuhan-pertubuhan Melayu di Sarawak. Dan juga kalau kita lihat Rosli Dobi, Mursyidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Sutong ini telah dijatuhkan hukuman gantung.
Nama rukun 13 maknanya sebenarnya anggota rukun 13 ini terdiri pada 13 orang anggota. Jadi selain daripada 4 orang ini yang telah dijatuhkan hukuman gantung, anggota-anggota lain juga telah dikenakan hukuman yang juga dikatakan agak keras, iaitu mereka telah dihukum penjara. Jadi dipenjarakan, dan inilah kepada kita katakan kejayaan British menyekat gerakan anti penyerahan di Sarawak. Faham cikgu. Jadi ada 13 orang, jadi mereka menubuhkan rukun 13 cikgu ya. Tapi kita kena, kalau kita lihat Rosli Dobi ni sebenarnya remaja. Betul lah. Murid-murid kita di atas talian ni remaja. Seusia dengan mereka lah saya rasa, saya kira. Jadi mempunyai semangat yang sangat kental dan sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan kata apa yang mereka perjuangkan. Ya. Baik cikgu, teruskan cikgu. Kita pergi pada aktiviti soal jawab. Jadi kita ada soalan. Okey, jadi pada murid-murid atas talian, dalam talian, okey, di bahagian atas kita ada bentuk-bentuk penentangan, kita ada persidangan. Bentuk penentang kedua ialah dengan meletak jawatan beramai-ramai, bantahan golongan wanita, kemudian adanya akhbar utusan Sarawak dan penubuhan kumpulan rukun 13. Jadi di bawah merupakan penyataan. Jadi murid-murid diminta untuk suai padankan jawapan yang tepat. Jadi kita kira siapa cepat dia dapat markah. Baik. Kalau dah bersiap sedia, silakan buat apakah yang cikgu tulis kat slide ini. Okey, cepat kawan-kawan, cepat. Okey. Cikgu, menarik betul lah cikgu ya, penyerahan Sarawak ni kepada kerajaan British ya, topik ini. Ya. Nampaknya keempat siapa mereka yang tengah bersedia tekun. ni? Siapa yang paling cepat akan dapat markah. Ingat setakat ini lelaki mendahului dengan 6 markah. Baik, Syus. Okey. Cikgu. Syus yang angkat tangan dulu cikgu. Okey, cepat teruskan. Silakan, persidangan. Syus. Persidangan padankan dengan Johari Anang dan Syarkawi Osman. Okey. Okey. Letak jawatan beramai-ramai, 409 orang kaki tangan awam dan guru. Kita stop dulu. Susmita dia nak pulun semua ni kita berikan. Tapi sebab dia jawab 2 soalan. Okey. Jadi betul tak? Betul. Persidangan dan meletak jawatan ini. Ya, betul. Jadi dia dapat 2 soalan betul. Jadi ada 6 markah. Okey, kita beri peluang yang lain juga. Bantahan golongan wanita siapa? Okey, Syus dapat 6. Baik. Okey, Zarif. Silakan Zarif. Bantahan golongan wanita. Bantahan golongan wanita. Saya padankan dengan kunjungan rumah ke rumah untuk kempen. Okey. Macam cikgu? Abang Fizi macam mana? Saya rasa betul cikgu. Ya, betul sekali. Okey, 3 markah pada Zarif. Okey, akhbar utusan Sarawak. Okey, saya padankan dengan jawapan yang tepat. Okey, Aisyah. Silakan Aisyah. Akhbar utusan Sarawak untuk kerajaan British menipu rakyat. Kerajaan British ini sebenarnya dia apa yang dia punya tajuk artikel ya. Okey, jadi sekarang ni Syah 3 markah. Ya, 3 markah. Jadi satu lagi lah penubuhan kumpulan rukun 13. Jadi siapa nak tu? Tapi kita kena bagi ekstra sebab kena jawab ekstra lah kan. Okey. Siapa yang tak dapat markah lagi? Saya rasa Aisyah. Okey, Aisyah. Silakan Aisyah. Aisyah. Jawapan dia sasaran untuk membunuh pegawai tinggi British. Susahnya jawapan. Okey, tapi sebab dia nak dapatkan 3 markah. Okey, siapakah antara tokoh-tokoh dalam rukun 13 ni? Sebut satu nama. Rosli Dobi. Betul. Ya, betul. Okey. 3 tambah 1. 3 tambah 1. Okey, so itu saja soal jawab kita untuk ni. Senang sangat sebenarnya. Senangnya cikgu. Murid-murid kita ni sebenarnya memang sangat fokus dalam menjawab soalan ataupun belajar pada hari ini ya. Baik cikgu. Semangat. Seterusnya cikgu. Okey, dah betul lah tu jawapannya. Jadi kita ada satu soalan respon terhad. Okey, di sini saya berkongsi sahaja. Okey, bagi soalan respon terhad ini biasanya soalan untuk kertas 2. Okey, soalan saya terus pergi mengapa. Mengapa maksudnya kerana. Maksudnya dia ingin calon ataupun kita kata murid-murid mesti memberikan sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak.
Jadi saya kongsikan ini contoh jawapan, cara jawapan yang biasanya lazim saya jumpa dalam kalangan murid-murid saya di sekolah lah. Okey, ada yang pandai-pandai, dia nampak 2 markah, dia pandai-pandai tulis 1 dan 2. Okey, jadi sebenarnya Abang Fizi dan juga mungkin murid-murid dalam talian dan murid-murid di rumah juga, cara ini salah. Oh, salah cikgu ya? Salah. Kita tak boleh nak pandai-pandai nak tuliskan 1 Roman, 2 Roman kerana memang dia minta supaya kita berikan ayat yang lengkap. Jadi untuk kita mengatasi kekurangan ataupun peluang untuk kita hilang markah, ini adalah cara jawapan yang disarankan untuk soalan yang sama. Pertama, kita ambil daripada petikan iaitu penduduk tempatan, menentang, okey? Menentang dengan kerana bertentangan. Ini fakta. Okey, kemudian ini huraian. Kemudian kita pergi selain itu. Ini adalah penanda wacana bagi fakta yang kedua dan seterusnya kita lihat murid juga memberikan huraian. Walaupun 2 markah, tapi contoh jawapan yang diberikan di sini dia telah lebih daripada markah yang diminta. Jadi tak salah ya, sebenarnya lebih baik kita memberi jawapan yang lebih berbanding daripada kita menjawab dengan dalam bentuk yang tidak dibenarkan. Okey, kita disoal dalam bentuk ayat esei, maka kita mesti memberi jawapan dalam bentuk karangan yang lengkap. Ya, baik. Terima kasih kepada Cikgu Yati kita. Ingat tu ya, kita kena faham kehendak soalan itu sendiri. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV, KPM. Didik TV KPM.